Okey. Assalamualaikum Kak Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ina? Selamat berpuasa. Baik. Baik, Alhamdulillah. Selamat berpuasa juga. Dah 16 hari dah. Dah habis Alhamdulillah. separuh bulan dah. Sekejap je rasa kan. Ya, betul. Lagi 2 minggu insyaAllah kita akan menyambut Lebaran. Lebaran PKP. InsyaAllah. Itulah tahun ni memang special. Lebaran PKP. Harap tak ada orang yang stres lah, yang tak boleh keluar beraya, buat rutin tahunan seperti kebiasaan kan. Dah tak new normal, raya new norm. Ya, nampaknya raya tahun ni memang kita akan banyak online. Ucapan-ucapan online, minta maaf ahli keluarga tu online lah semua. Kan nampak di kaca skrin saja. Semua medium online ni kita gunalah Zoom, Skype, IG Live, semua kena guna dah lah zaman tempoh-tempoh PKP ni. InsyaAllah. Kak Din, macam mana sepanjang PKP ni ada apa-apa isu berkenaan dengan kesihatan mental ke yang yelah dah terkurung hampir lebih daripada 50 hari ni, so confirm lah ada orang-orang yang mengalami stres, mungkin depresi juga. So macam mana Kak Lin? Ada tak kes-kes yang Kak Lin terima ke sepanjang PKP ni? Okey, terima kasih Rina. Hari ini kita nak berbincang tentang kesihatan mental, iaitu satu topik yang penting sebenarnya. Dan kesihatan mental ni Rina, dia berkait rapat dengan kita punya keadaan ekonomi dan semasa. Jadi kalau keadaan ekonomi kita merudum, ekonomi kita teruk ataupun ada masalah ataupun ada krisis, jadi kesihatan mental kita akan terjejas dan kita akan dapati banyak masalah kesihatan mental lah. Okey. Jadi bila kita kata PKP ni iaitu Perintah Kawalan Pergerakan di mana telah bermula pada 18 Mac hari itu, ini berikutan dengan kes jangkitan COVID-19 yang berlaku di Malaysia dan seluruh dunia. Okey, jadi ini sebenarnya kita panggil dia satu krisis. Dia sama juga macam dia macam ni krisis ni apabila dia berlaku satu peristiwa yang kita namakan krisis, dia maksudnya satu peristiwa yang ataupun fenomena yang tidak biasa berlaku. Dia bukannya berlaku setiap hari dalam hidup kita. Okey, contohnya macam ni lah, macam Malaysia ni kita jarang ada krisis yang disebabkan oleh bencana alam. Contohnya macam di negara lain mungkin ada gempa bumi, ada gunung berapi meletup, ataupun ada kemarau yang sangat berpanjangan. Kat Malaysia paling-paling pun ada banjir lah, mungkin krisis banjir. Tapi sebab banjir ni hanya berlaku di beberapa tempat sahaja, contohnya macam Pantai Timur kan, ataupun mereka yang tinggal berhampiran dengan sungai ke dan sebagainya. Jadi kalau dia berlaku banjir ni sepanjang ataupun setiap tahun lah, orang yang dah biasa kena banjir ni dah lama dia dah lali, dah biasa dan dia dah boleh custom ataupun dia dah boleh menyesuaikan diri dia dah. Jadi maknanya bila tiba hujung tahun tu dia dah alih barang-barang dia dah kan. Jadi sampai satu tahap di setengah negeri, contohnya macam Kelantan lah, orang Kelantan kalau banjir ke tak banjir ke, kalau dia dah plan nak kahwin, dia kahwin je. Kan? Dia dah biasa dah dengan krisis tu. Di sebelah pantai barat mungkin yang jarang sangat banjir lah, mungkin 20-30 tahun sekali banjir. Jadi kalau sekali berlaku banjir mungkin mereka akan rasa panik sebab dia dah jadi satu krisis. Sebab dia bukan biasa berlaku. Jadi sama juga bila berlaku jangkitan COVID-19 ni, dia adalah satu krisis. Dia bukannya setiap hari berlaku jangkitan. Dia bukan sesama biasa yang kita selalu kena, kita boleh pergi hospital, pergi klinik, ambil ubat, rehat kat rumah 3-4 hari, kita sembuh insyaAllah kan. Tetapi jangkitan COVID-19 ni memang menyebabkan menyebabkan masalah kesihatan, pernafasan yang teruk dan menyebabkan banyak negara telah mengenakan kuarantin, mengenakan lockdown, perintah kawalan pergerakan dan sebagainya, termasuklah di Malaysia. Okey, jadi bila manusia ni pula, bila dia tidak dibenarkan melakukan perkara yang dia biasa buat,
sehari 2 hari boleh lagi kan. Betul. Kalau dah 2-3 hari ataupun seminggu pun orang dah mati kutu dah. Apatah lagi kalau berminggu-minggu. Ya, dan apatah lagi sekiranya ya manusia tak dibenarkan melakukan aktiviti yang dia biasa buat, dan bukan setakat itu pendapatan dia pun berkurangan. Ya, kalau dia setakat tak biasa tak boleh keluar rumah tapi duit masuk je, gaji masuk macam biasa, mungkin okey lagi. Tetapi mereka yang memang pendapatan dia bergantung dengan pekerjaan yang dilakukan. Misalnya kalau dia tak keluar rumah, tak melakukan pekerjaan dia, memanglah dia tak dapat income, tak ada pendapatan. Jadi mereka inilah yang paling terjejas teruk sebenarnya. Okey, jadi apabila manusia tidak dapat melakukan perkara ataupun aktiviti yang terutamanya yang mendatangkan pendapatan, yang yang mendatangkan pendapatan lah, yang menyebabkan dia boleh menikmati kehidupan seperti biasa, maka mereka akan terjejas dan mereka mungkin akan kehilangan kehilangan punca lah kata orang tu, hilang punca mungkin dia jadi buntu. Apa nak buat? Nak keluar rumah tak boleh, dia akan jadi buntu. Okey, dan kemudian dia kalau dia tak jumpa jalan keluar, misalnya dia mungkin tak tahu bagaimana nak menggunakan teknologi untuk memasarkan pasaran dia kan. Kalau sebelum ni katalah dia berniaga di pasar tani ataupun pasar malam, okey, dan dia tak tahu pula yang sekarang ni orang boleh berniaga online. Jadi mungkin hasil jualan dia terbiar ke, melambak ke dan menjadi busuk ke, ataupun tak ada orang bantu dia untuk memasarkan, maka dia mungkin akan jadi stres lah. Macam saya kata tadi lah, beberapa hari je pun kadang-kadang orang dah stres, terutamanya orang yang memang berniaga harian dan tak dapat melakukan perniagaan dia secara harian, tak dapat keluar rumah. Seminggu memang dah stres. Dan kalau stres ni berpanjangan, dia memang boleh menyebabkan masalah-masalah lain yang kita panggil acute stress. Dia stres ni sebenarnya agak normal. Kalau stres biasa ni dia agak normal sebenarnya. Okey, contoh stres macam ni lah. Katalah saya, kalau katalah bukan dalam keadaan COVID ni hari-hari biasa lah saya pergi kerja, lepas tu saya dah plan dah pergi kerja ni ada 3-4 tempat saya nak kena pergi, nak kena buat. Tiba-tiba kereta saya rosak. Memang rosak lah sebab aksiden ke, rosak kena langgar ke, apa ke, tayar pancit ke pecah dan tak ada kedai buka. Jadi 3-4 benda yang saya nak buat tu semua tak boleh buat. Stres tak Aina? Stres. Confirm stres. Itu pun dah stres. Okey. Tapi alhamdulillah lah kalau kita dapat betulkan juga kereta tu, ataupun katalah besok dapat betulkan kereta, lepas tu kita buatlah 3-4 benda yang kita nak buat tu, so kita akan okey insya-Allah kan. Okey. Itu stres biasa. Kalau stres yang berlarutan lebih daripada 2 minggu, kita kata dia acute stress, maknanya stres akut. Biasanya stres akut ni dia dah kita dah rasa macam berdebar-debar dah kan. Macam mana lepas ni apa nak buat, anak tak ada tak ada pampers nak pakai, susu dah habis, nak bagi makan anak, semua tengok muka anak sedih je ataupun kita sendirilah jadi takut dan berdebar-debar bila kita baca banyak sangat berita pasal COVID ni. Sebab itu antara kes yang saya selalu dapat lah. Semasa saya menjawab panggilan telefon lah dekat KKM tu, saya ada volunteer jugalah dekat KKM. Kita jawab panggilan telefon, ramai juga manusia ataupun masyarakat lah yang di kalangan orang awam yang memang dia pun agak panik orangnya, mudah panik. Jadi dia agak panik bila tiap-tiap hari dia tengok kes meningkat daripada 100 jadi 200 jadi 300 jadi ribu-ribu, dan kes yang meninggal pun meningkat. Kan, dan kes yang sembuh tak ada ke misalnya ataupun kurang, sebab di peringkat awal memang macam tu, dia punya graf tu naik. Jadi orang yang mudah panik dia memang akan stres, dia akan dapat stres acute ni. Orang yang cepat panik dan orang yang bukan setakat cepat panik tapi dia pergi baca pula tu. Dah lah pergi baca sana, baca sini, baca. Bila dia lagi baca, dia lagi panik. Jadi untuk orang yang macam ni, kita akan nasihatkan tak payah baca dah. Okey? Apa yang kamu tahu tentang COVID tu, kamu dah tahu pun. Contohnya macam dekat TV setiap hari pun kerajaan akan keluarkan iklan, maknanya sentiasa basuh tangan, pakai mask, jangan keluar rumah, social distancing, jaga jarak kita dengan orang lain. Kalau kita nak keluar rumah untuk beli barangan keperluan harian pun keluar seorang-seorang.
jangan bawa ahli keluarga, jangan bawa anak-anak. Jadi nasihat tu memang dah selalu ditularkan di media sosial, ya, di media-media umum, di dalam TV, dalam radio, di media sosial dan sebagainya. Jadi maklumat itu yang penting sekali sebenarnya pada kita. Bagaimana nak menjaga diri kita, kan? Jadi maklumat tu kalau kita setiap hari tengok, insyaAllah kita dah tahu dan kita amalkan. Itu lebih penting. Ya, jangan baca maklumat yang berapa orang meninggal, berapa kes seluruh dunia ke apa ke. Jangan cari penyakit lah kata orang kan. Okey. Dan bagi orang yang mudah panik ni, yang penting pada dia ialah keep the routine. Maknanya apa yang dia biasa buat setiap hari tu buat macam biasa. Contohnya macam dia dah biasa bangun pukul 6 pagi. Lepas tu solat ke misalnya, lepas tu sediakan breakfast, ya, makan dengan ahli keluarga, mandi ke, buat riadah ke, dan kemudian masuk dapur masak lagi untuk tengah hari ke, dan melakukan hobi-hobi dia lah. Misalnya sekarang ni tak boleh pergi kerja, jadi mungkin dia work from home. Jadi maknanya kita try to keep to the routine as normal as possible. Bila kita try to keep the routine as normal as possible, kita akan kurang stres. Sebab dia rutin ni benda yang dah autopilot dalam kepala kita. Kita dah tahu kan apa benda kan. Jadi kalau kita dan bila kita buat rutin harian kita seperti biasa, maka kita akan rasa some sense of achievement. Kan sebab aku dah basuh pinggan dah. Kan kain yang banyak-banyak tu semua dah basuh dah kan, dah sidai. Bila petang tu pun kita tengok kain dah angkat, anak-anak pun okey, terurus di rumah ke misalnya, rumah pun dalam keadaan okey, kita berjayalah mengemaskan sedikit sebanyak kan, rumah kita yang selama ni tak terurus tu, masa PKP ni lah kita dapatlah menguruskan mana-mana baju yang tak terpakai dah bertahun-tahun tu, kita keluarkan, bungkus elok-elok ke, basuh balik ke, bungkus elok-elok, boleh lepas PKP ni bolehlah kita hantar recycle ke ataupun kita sedekahkan kepada orang yang memerlukan ke dan sebagainya kan. Jadi kalau kita dapat buat sesuatu itu kita rasa ada some sense of achievement tu, kita akan kurang stres. Kena cari sesuatu kerja supaya kita dapat mengatasi stres tu. Kalau tak duk fikir je lah kan. Betul lah. Dia yang jadi stres dan jadi panik tu sebab biasanya kita stres dan kita tak tahu apa nak buat. Dan lepas tu in the end kita tak buat apa-apa. Jadi bila dah petang ataupun dah malam kita tengok pula, ya Allah, kan baju masih tak basuh lagi, ni masih tak makan. Lagi jadi lagi stres kan, anak-anak labur tak masak lagi, jadi lagi stres kan, ataupun dan bila orang yang stres ni kadang-kadang ada jenis yang panik. Panik ni sampai mungkin dia tak benarkan suami keluar rumah, anak keluar rumah. Jadi tak makanlah kat rumah kan. Pada dengan apa yang ada je lah kan. Jadi ni mungkin kadang-kadang kena keluar rumah ataupun kadang-kadang isteri yang kena keluar rumah untuk bekerja sebab ada juga bidang-bidang pekerjaan yang masih lagi memerlukan mereka untuk keluar rumah kan. Jadi kadang-kadang sebab saya ada juga kes yang isteri yang stres. Jadi suami pergi kerja, dan isteri pergi dekat rumah, memang masih dia asyik baca je lah, baca WhatsApp, baca kes-kes, lepas tu tengok semua link-link yang ada dalam WhatsApp tu semua dia pergi buka. Kan ada gambar video lah, ada video-video orang menjerit sana, orang menangis ke, kes-kes yang meninggal di China lah, di Itali dan sebagainya, dan menambahkan dia punya kepanikan dia. Dan sampai pada satu tahap kadang-kadang ada yang tak pergi kerja pun, walaupun pekerjaan dia tu mungkin di bahagian yang diperlukan lah, di bahagian yang diperlukan, sebab setengah pekerjaan masih lagi perlu terus beroperasi kan, walaupun pada PKP ni terutamanya di bahagian perkhidmatan awam, di bahagian kesihatan, kedai-kedai seperti farmasi itu adalah penting, kedai-kedai makan ke misalnya, walaupun tak dibenarkan kita pergi kedai untuk beli barang kan, tapi kedai makan masih lagi buka beroperasi untuk membekalkan makanan secara online lah, kita buat pembelian online kan. Jadi kadang-kadang ada yang memang tak pergi kerja dah sebab stres dan panik. Okey, jadi ini bila kita stres, ini dah sebenarnya permulaan lah kepada kesihatan mental kita dah mula terjejas. Terjejas. So ada tak macam simptom-simptom tu Kak Lin? Kalau orang-orang yang mengalami tekanan mental ni, kesihatan mental ni, tekanan kesihatan mental ni, ada tak simptom-simptom yang kita boleh nampak ataupun dia sendiri yang rasa
oh okey dia sedang mengalami kesihatan mental gitu. Ada tak simptom-simptom dia? Okey. Memang ada, okey. Okey. Bila kita kata terjejas dengan kesihatan mental ni, kita boleh lihat perubahan daripada sudut tingkah laku lah. Ini orang luar lah nampak. Bagi orang yang dia sendiri ada masalah mental, dia biasanya yang terganggu dulu ialah fikiran dia terganggu. Kalau sebelum ni dia boleh uruskan kehidupan dia seperti biasa, misalnya dia bangun pagi tu dia dah start plan kan, nak goreng cekodok dululah, lepas tu nak mandi, lepas tu nak sembahyang, lepas tu baru nak pergi kerja, hantar anak pergi sekolah, hantar anak pergi nursery ke tadika, baru masuk office. Kita dah start plan kan kita punya rutin harian. Bagi orang yang dah mula ada stres acute ni, dia punya planning tu dah mungkin tak dapat berlangsung dengan baik, ataupun dia buat tapi dia dah mula tak boleh fokus. Jadi kadang-kadang dia lupa. Dia mungkin masih masak lagi kat rumah tetapi dia dah start tak fokus masak. Jadi kadang masak pun hangus ke, lama ke dia terbiar, tak perasan tak perasan dia terbiar lama, api tak tutup, ataupun dia terlupa benda-benda yang dia biasanya tak lupa, dia jadi lupa. Okay, jadi jadi fokus dia sebenarnya dah terganggu. Sebab apa? Fokus dia terganggu sebab pemikiran dia ni dah dipenuhi dengan benda-benda yang menakutkan dia tadilah. Kalau anak aku kena macam mana, kalau aku kena macam mana. Semalam aku pergi kat kedai dekat pasar raya tu, lepas tu orang tu macam batuk, macam batuk-batuk je. Kalau aku kena macam mana? Tante aku kena kot. Lepas tu jadi dia fikiran dia occupied dengan fikirkan benda-benda macam tu. Jadi kalau fikiran dia occupied dengan benda macam tu dan dia masih lagi duk fikir, jadi dia tak boleh fikir benda lain. Sebab tu biasanya orang yang dah mula ada masalah terjejasnya kesihatan mental ni, dia bermula dengan pemikiran dia. Okey? Jadi pemikiran dia tu dia occupied dengan benda yang menyebabkan dia sedih ataupun benda-benda yang menyebabkan dia cemas. Okay, kalau dia ada depression atau jelas sebab permulaan ciri-ciri depression tu ialah sedih kan. Kalau kita kata kemurungan tu dikaitkan dengan kesedihan, kalau kita kata anxiety tu dikaitkan dengan kecemasan, dengan cemaslah, keresahanlah, kebimbangan. Jadi bagi orang yang dah mula menunjukkan ciri-ciri murung tu, maknanya dia punya pemikiran tu dipenuhi dengan rasa sedih. Apa nak jadi dengan dunia ni lah, nanti kalau orang semua mati macam mana dan sebagainya. Dan kalau pemikiran dia dipenuhi dengan rasa cemas, dia akan fikir kalau aku sakit macam mana, kalau aku mati macam mana, siapa nak jaga anak aku, kalau suami aku pula mati macam mana, siapa nak jaga anak-anak, kalau anak pula mati macam mana, nanti dunia ni bolehkah aku teruskan kehidupan kalau anak aku mati, kalau anak seorang je mati macam mana, kalau anak 2-3 orang, kalau nak keluar rumah dan sebagainya. Jadi biasanya memang pemikiran dia akan terganggu dululah. Okey. Dan bila dan bila pemikiran kita terganggu, kita jadi sukar nak fokus pada urusan harian kita. Okay. Itu yang pertama lah. Terjejas pemikiran kita. Yang kedua, kita tak susah nak fokus pada urusan harian. Dan yang ketiga, keempat, kelima ni, bila kita dah mula terjejas tu, kita akan jadi macam murung, kita akan jadi senyap. Kita akan jadi senyap, tak banyak cakap. Kita diam je jadi sebab tu kadang-kadang orang akan nampak perubahan lah, kenapa dia ni senyap je kan, kenapa macam muka panik je kan, ataupun muka murung je jadi senyap. Dan lepas tu mungkin dia akan jadi tak lalu makan. Akan nampak ke reaksi tu Kak Lim? Family members boleh nampak lah, biasanya ahli keluarga lah akan bagi tahu. Dia kata sejak PKP ni isi saya dah tak lalu makan. Kan? Itu memang family members akan nampak. Biasanya ahli keluarga lah, suami ke isteri ke anak ke, ataupun kalau anak dia yang cemas, sebab saya ada juga beberapa panggilan daripada pelajar, terutamanya pelajar-pelajar yang umur 20-an, pelajar-pelajar universiti yang telefon saya, dia kata dia dah mula tak lalu makan, dia mengurung diri dalam bilik, dia tak keluar pun daripada bilik dia sebab dia takut keluar bilik tu nanti mungkin boleh kena jangkitan, mungkin mak dia bawa virus tu daripada entah mana-mana dan boleh kena pada dia, jadi dia tak berani nak keluar bilik, dia hanya keluar bilik 2 kali sehari je untuk mandi dan untuk makan, yang lain semua dia buat dalam bilik dia. Ada juga yang macam tu. Okey. Jadi tak lalu makan, kurang makan, kita tengok tak selera makan, dan kadang-kadang ada yang
urusan harian dia dah mula terjejas misalnya seperti mandi dan tidur. Inilah 3 benda lah kalau kita kata urus diri tu, 3 benda ni yang kita akan lihat. Dan dia mungkin malas nak mandi, tak tukar baju pun daripada semalam sampai hari ni pun macam tu juga. Sebab pemikiran dia dah occupied dengan fikir perkara-perkara yang merisaukan dia. Ya, jadi dia dah kurang makan, tak selera makan, urus diri dia pakaian tak tukar sangat baju ke, kurang mandi ke, dan juga tidur lah. Maknanya malam mungkin susah nak tidur ataupun banyak kali terjaga. Banyak ngigau ke, banyak mimpi ke, selalu mimpi ya. Kadang-kadang bila dia susah nak tidur malam tu pukul 4-5 pagi baru dia tertidur. Jadi siang dia banyak tidur pula. Kadang-kadang ada yang macam ini semua adalah simptom kepada stres ringan lah ya, stres ringan, acute stress, dan untuk kes-kes macam ni kena pergi kaunseling. Okay, kena datang jumpa dengan pakar kaunseling ataupun telefon sekarang ni banyak pihak-pihak yang menawarkan kaunseling online kan boleh juga telefon KKM di talian kasih tu 15999 ataupun telefon banyaklah saya rasa macam Befrienders pun ada menawarkan dan beberapa lagi perkhidmatan lain yang menawarkan perkhidmatan kaunseling online supaya dia faham apa yang berlaku dan dia mengambil langkah-langkah yang sewajarnya lah untuk mengelakkan dia daripada berpanjangan. Okay, kalau dia dah berpanjangan misalnya lebih daripada 2 bulan masih lagi cemas, masih lagi panik yang ni kena jumpa dengan pakar psikiatri lah yang mungkin perlukan rawatan ubat-ubatan jadi sekarang ni PKP baru dalam masa 6 minggu lebih kurang 7 nak masuk ke 8 minggu 8 minggu, so dah dekat 2 bulan lah. So kalau ada yang dah daripada awal PKP tu panik sampai sekarang masih lagi panik kalau panik ni biasanya dia cepat terkejut. Kadang-kadang kita tegur dia pun dia dah terkejut dah kan. Selalunya orang yang macam panik ni dia akan cepat terkejut jadi kalau kita nampak macam perubahan macam tu lah pada ahli keluarga kita ke kawan-kawan ke dah mula senyap, tak cakap, makan pun kurang, duduk dalam bilik je ataupun nangis je, banyak nangis, banyak takut dan banyak semayang ke kadang-kadang bila dia panik pun kadang-kadang dia banyak semayang juga, pada juga dia solat kan sebab dia rasa takut jadi dia nak mengajukan pada Allah kan. Itu tapi semayang baguslah, tak apalah kan itu spiritual support lah ya insya-Allah. Okey, tapi yang lain-lain tu kita tak nak dia berterusan lah. Misalnya kalau tidur dia dah terganggu, pattern makan dah terganggu, yang itu kita nak dia datang dapatkan rawatan supaya boleh mengembalikan semula kehidupan dia kepada normal sebab kalau dia berlanjutan lebih daripada 2 bulan kita dah boleh dia dah jadi satu disorder lah, dia dah boleh jadi satu kecelaruan. Okay, kalau 2 bulan tu masih awal juga lagi tapi kita tak maulah dia berlanjutan sampai 3 bulan sampai 6 bulan macam tu. So dia ada tempoh-tempoh masa lah 2 bulan awal yang pertama tu kemungkinan dia hanya mengalami acute stress. Kemudian masuk ke bulan yang ketiga dan seterusnya dia akan lebih nak kata lebih bahaya lah macam tu untuk seseorang tu. Ya, sebab dia dah jadi celaru lah, jadi disorder, kecelaruan dah. Kalau mereka yang ada kecelaruan ni maknanya memang tidur dia pun dah terganggu, malam tak boleh tidur. Sesekali je dapat tidur. Kadang-kadang malam mungkin tidur 1 jam atau 2 jam je. Siang letih tapi tak boleh tidur. Dan pekerjaan dia pun akan terganggu. Ni kalau dah lebih daripada 2 bulan, lebih 3 bulan macam tu. Maksudnya kalau dia dah start kerja balik pun dekat office dia mungkin dia tengok je skrin tu tapi tak buat satu apa kerja pun. Dia akan tengok skrin lama dan dia tak sedar pun dia banyak menung. Orang lain yang tegur dia, pasal kau ni terus menung je, dia tadi aku tengok tak siap-siap pun kerja kan. Tapi dia tak sedar, dia dah menung duduk depan skrin tu 3 jam. Dan dia hanya dapat taip mungkin 1 patah ataupun 1 baris ayat ke 2-3 ayat macam tu. Lepas tu dia akan seolah-olah kita nampak mengelamun lah tapi sebenarnya dia buntu dan dia tak nak fokus. Dia bukan berfikir tau sebenarnya, dia sebenarnya buntu. Okay, dan dia tak boleh fokus kepada tugasan dia. Fikiran dia dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran negatif tadilah dan benda tu berpusing-pusing. Dia main kat situ juga. Kalau aku mati macam mana, kalau anak aku mati macam mana, kalau aku tak mati macam mana, contoh ataupun kalau aku kena COVID nanti macam mana, kalau aku kena kuarantin kat rumah pula macam mana dan sebagainya. Jadi sedangkan benda tu
mungkin tak berlaku pun, dan dia mungkin tak ada pun simptom, dan dia tak ada pun orang kata tu tak ada close contact lah dengan kluster ke dan sebagainya, tetapi sangkaan dia. Okay, dan especially lagi lah kalau orang yang memang dah ada pula close contact. Sebab ada juga orang yang dah ada close contact, kalau dia berfikiran sebegitu memang dia jadi lagi stres lah. Jadi apa yang dia perlu buat ialah dia kena dapatkan assurance lah, maksudnya pergi dapatkan ujian untuk test, ujian untuk tengok sama ada dia ada COVID-19 positif ataupun tak, dan dia kena kuarantin diri dia lah 14 hari, dan kalau disahkan bebas, alhamdulillah lah, dan dia tak perlu khawatir lah. Tetapi kalau dia ada dapatkan rawatan segera, insyaAllah rawatan untuk COVID-19 ni pun ada, dan mereka yang kebanyakan kes maknanya boleh disembuhkan. Kita tengok pun kes yang sembuh pun ramai kan, kalau yang yang berbanding dengan kes yang meninggal, di Malaysia kes yang meninggal hanya 100 lebih sikit je. Dalam 4,000 dah sembuh sebenarnya. Dalam 4,000 sebenarnya sudah sembuh daripada 6,000 lebih kes yang ada yang inilah dijangkiti oleh COVID-19. Jadi insya-Allah peluang untuk sembuh adalah tinggi, ya. InsyaAllah, ya. Cuma kita kena dapatkan rawatan segera. So Kak Lin, kalau macam kita nak tahulah seseorang itu mengalami kesihatan mental, terganggu kesihatan mental dia tu, apa tools yang membolehkan dia didiagnosiskan sebagai mengalami masalah kesihatan mental? Okey, kalau sekarang ni lah, ya, kalau dekat website tu ada beberapa tools yang dia boleh cuba sendirilah. Contohnya macam DAS lah, kita selalu recommend DAS. DAS ni, DASS ni Depression Anxiety Scale, Depression Anxiety and Stress Scale. Maknanya skala untuk melihat kemurungan, keresahan dan juga stres. Okey, sekarang ni dia ada 21 item, ada yang 42 item, dia ada yang 21 soalan, ada yang 42 soalan. Ambil yang simple je lah yang 21 tu dan tengok dia punya scoring di situ. Tapi DAS ni dia hanyalah screening tu, maknanya alat saringan sahaja. Maknanya kalau depression kita tinggi, stres tinggi, anxiety tinggi pun tak semestinya kita ada depression dan anxiety. Tak semestinya. Okay? Jadi buat je test tu dulu dan lepas tu hubungi mana-mana psikologis ataupun kaunselor ataupun psikiatris yang dapat dihubungi secara online. Sebab sekarang ni ramai jugalah pakar-pakar ni yang ada website ke, ada yang ada Facebook ke misalnya yang boleh berinteraksi online lah. Kalau macam dekat klinik saya pun, klinik psikologi Azlina, kita ada Facebook Klinik Psikologi Azlina yang mana kita letak juga test tu, kita letak online dan boleh try ambil dan boleh boleh PM kita lah kalau puan ataupun tuan-puan rasa dia punya skor tinggi, sebab dia bukan diagnostic tool, maknanya kita tak diagnosis daripada gunakan alat tu. Kalau skor dia tinggi pun tak semestinya ada depression, dia kena juga jumpa dengan pakar saja yang boleh menentukan dan boleh diagnose lah. Ya, itu hanya alat saringan. Jadi dia tak semestinya tepat, dia cuma memberikan kita gambaran sahajalah bahawa kita sedang mempunyai beberapa kesukaran tertentu ataupun simptom-simptom tertentu. Okey. Jadi yang penting kena jumpa pakar. Okey. So maksudnya buat dulu saringan tu. Boleh cari je lah kan dekat internet kan, DASS tu. Kemudian bila kita dah tengok scoring kita tu, baru kita pergi rujuk kepada pakar sekiranya scoring kita tinggi di tahap yang membimbangkan. Betul. Jangan self-diagnose kan. Jangan self-diagnose. Okey. So dah buat tu. Dia jawab dah tengok aku punya depression tinggi. So betul lah aku ni ada depression. Lepas tu dia pergi letak kat Facebook, dia letak dekat Twitter, aku pengidap depression. Padahal dia kena confirmkan
dengan Ya, dengan kena jumpa dengan pakar ya, kena jumpa dengan pakar supaya pakar boleh ambil dia punya sejarah penyakit dan apa sebagainya lah macam yang kita cerita tadi. Dan kita tengok juga sebenarnya family history dia. Kalau dia tak pernah ada ahli keluarga yang ada depression kan, dan dia punya rutin masih lagi ini dan sebagainya, mungkin dia bukan depression pun, cuma stress, acute stress. Oh, Dia tak semestinya depression, terutamanya dalam musim PKP ni lah. Okay. PKP ni macam saya kata tadi, PKP ni satu krisis. Kita sedang berada dalam satu krisis ya, macam gempa bumi ke, banjir ke, macam tu lah. Tapi bila dia dah habis, ada orang akan go back to normal, kehidupan dia akan go back to normal dan dia tak ada apa-apa masalah pun. Okay, jadi kalau dia tak ada apa-apa masalah lepas PKP ni, maknanya bukan depression lah. Dia cuma stres. So kalau kita ambil konteks dekat Malaysia ni, kesihatan mental ni punca dia tu kenapa? Apa yang menyebabkan seseorang tu trigger dengan kesihatan mental diri dia tu? Apa punca dia lah sebenarnya? Okay, soalan yang baik. Ada banyak faktor lah ya. Yang pertama tu kita boleh kata faktor genetik lah, sebab kadang-kadang ada orang memang dalam ahli keluarga dia memang ada yang ada penyakit mental. Mungkin mak dia sendiri pernah ada kemurungan, ayah dia mungkin ada OCD. OCD ni obsessive compulsive disorder. Ataupun ada kadang mak ayah sihat tak ada masalah, tapi mungkin atuk sebelah mak ke, atuk sebelah bapak ke, nenek ke yang ada skizofrenia ke, ataupun apa saja penyakit mental lah. Dan mungkin ada Down syndrome, sebab Down syndrome pun penyakit mental juga daripada sudut neurodevelopmental. Okay, ataupun ada saudara mara yang jauh ke. Okay, jadi genetik ni pun satu faktor. Okay, jadi kita akan tanya, ni yang benda yang kita akan tanyalah kepada mereka yang menunjukkan simptom-simptom. Adakah dalam ahli keluarga dia ada yang macam tu, ada yang mudah panik kan, mudah panik ke misalnya. Okay. Jadi itu faktor pertama. Okay, faktor kedua ialah faktor biologi. Faktor biologi ni maknanya contohnya macam ada sebab dia macam ni, penyakit mental ni biasanya ada beberapa jenis hormon dalam brain kita, dalam otak kita ke, yang regulate kita punya mental activity. Ada banyak neurotransmitter lah. Okay, dalam otak kita ni ada banyak neurotransmitter yang meregulasi aktiviti otak, aktiviti mental. Jadi kadang-kadang penghasilan neurotransmitter ni terganggu, sama ada terlebih ataupun terkurang. Jadi kalau macam ada setengah penyakit, contohnya macam depression, dikaitkan dengan pengurangan hormon ataupun neurotransmitter yang nama dia serotonin. Okay. Dan bagi jadi kadang-kadang macam mereka ada kurang serotonin, jadi dia akan jadi macam mudah sedih. Dan kalau berlaku pula sesuatu peristiwa seperti ini ataupun ada trigger lah, misalnya kehilangan orang yang disayangi, kematian suami ke, kematian mak ke, ayah ke, itu boleh trigger mental illness ataupun depression lah pada dia, pada mereka yang mungkin ada masalah neurotransmitter yang ni lah tadi terjejas lah, kurang ke terlebih ke macam tu lah ya. Okey, jadi tu faktor kedua iaitu faktor biologi. Dan kadang-kadang ada setengah orang ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya macam ada asma, ada eczema ke, ataupun ada GERD. GERD ni dia ada gastric reflux, gastroesophageal reflux disease, GERD. Jadi penyakit-penyakit seperti ini kadang-kadang boleh menyebabkan seseorang pun dapat masalah mental disebabkan oleh keterukan penyakit ni. Contoh kalau asma dia teruk, macam dia sampai dia tak boleh lah keluar rumah sangat lah. Kalau ada asap sikit pun dia dah dapat asma. Jadi orang macam ni kadang-kadang dia akan jadi cepat panik. Jadi bila berlaku, katalah berlaku jerebu, jerebu yang berlaku di negara kita setiap tahun pun satu krisis juga kan. Jadi kalau berlaku jerebu, dia memang kena ambil semua precaution lah, sebab kalau tidak dia boleh mudah dapat panik dan sebagainya. Jadi penyakit-penyakit macam ni pun boleh menyebabkan kita dapat penyakit mental. Dan ada setengah penyakit macam buah pinggang ke pun kadang-kadang boleh trigger secondary mental illness lah, maknanya boleh trigger penyakit mental. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah sejarah silam lah dalam hidup seseorang. Mungkin masa kecil dia sering didera.
Okey, penderaan penderaan misalnya masa kecil selalu didera, dipukul. Selalu kena pukul masa kecil kan, kena bantai dengan tali pinggang, kena bantai dengan rotan, ataupun penderaan emosi, misalnya masa kecil selalu kena maki hamun. Kena marah, kena maki hamun, kena sumpah seranah dengan sama ada ahli keluarga ataupun orang lain lah. Kadang-kadang mungkin di sekolah ada yang bully dia, ya. Ada kawan kat sekolah tu selalu bully dia. Kadang-kadang bully perkataan, bully dengan bodoh, kau ni gemuk, kau ni gemuk, kau ni gemuk, contohnya, atau kau ni kurus sangat, kau ni cekeding ke dan sebagainya. Jadi bully pun sebenarnya adalah satu bentuk penderaan jika dia berlaku secara berterusan. Okey, jadi kalau berlaku secara berterusan masa zaman kanak-kanak, itu pun boleh menyebabkan seseorang mempunyai self esteem ataupun penghargaan ke diri yang rendah. Dia akan rasa rendah diri, dia rasa macam dia tak cantik ke, misalnya dia rasa dia tak pandai, dia rasa dia tak ada apa-apa, dia tak dihargai, dia tak berguna ke, dia rasa dia tak tak layak hidup di dunia dan sebagainya. Jadi bila dia ada self esteem yang rendah yang disebabkan oleh penderaan yang berlaku pada masa kecil tadi tu, itu boleh juga menyebabkan dia mudah dapat penyakit mental apabila dia dewasa. Okey, so yang ketiga penderaan yang sejarah silam. Sejarah silam ni pun ada banyak jenis lah, antaranya penderaan masa kecil. Yang seterusnya yang keempat mungkin maknanya sejarah silam misalnya berlaku kemalangan kemalangan ke ataupun berlaku sesuatu peristiwa yang menyebabkan dia kehilangan sesuatu. Okay, kehilangan ni ada banyak bentuk. Contohnya misalnya masa dia sedang membesar tu bapa dia meninggal dan dia sangat rapat dengan bapa dia. Jadi kadang-kadang perkara tu boleh menjejaskan dia punya perkembangan sahsiah diri, perkembangan jati diri, sahsiah diri dan sebagainya disebabkan oleh kehilangan orang yang paling disayangi dan kehilangan tunjuk ajar dan panduan, guidance. Mungkin lepas tu dah tak ada orang peduli kat dia lagi. Sebab tu kadang-kadang mereka yang yatim masa kecil lah, anak yatim masa kecil kadang-kadang akan ada masalah sikit lah sepanjang pembesaran dia disebabkan kurang kasih sayang, kurang panduan dan terdedah kepada gejala masalah mental. Okey, itu kehilangan orang yang disayangi ataupun kehilangan maruah diri. Contohnya mungkin masa kecil ataupun masa dia membesar, masa remaja dia pernah diperkosa ataupun diganggu, sexual harassment ke misalnya, itu pun boleh menyebabkan dia develop mental illness juga. Dia kadang-kadang dia tak develop there and then. Contohnya katalah masa umur dia 13 tahun dia pernah diperkosa. Dia tak adalah terus dapat depression ke anxiety pada masa tu. Tapi dia mungkin dapat bila dia dah umur 20-an. Ataupun bila dia dah masuk dia dah berkahwin. Kadang-kadang bila dia dah berkahwin tu dia rasa aku dulu pernah kena perkosa ke, kena rogol ke, jadi aku ni tak suci ke, tak bersih ke, nanti suami aku mesti tak suka dengan aku ke dan sebagainya. Jadi dia boleh develop anxiety, dia boleh develop depression ke disebabkan oleh satu trauma pengalaman silam yang berlaku masa dia remaja ataupun masa dia kanak-kanak. Jadi trauma yang berlaku, penderaan yang berlaku pada masa kecil sampai remaja, ini semua boleh menyebabkan seseorang boleh dapat mental illness lah apabila dia dewasa. So these are all the factors lah, kalau kita kata factor, ni kebanyakan faktor pada masalah yang berlaku lah. Termasuk jugalah kadang-kadang penderaan, saya nak cakap sikit lah penderaan ni. Penderaan ni ada beberapa jenis Penderaan macam tadi saya kata penderaan fizikal, maksudnya masa kecil selalu kena rotan, selalu kena pukul dan sebagainya menyebabkan dia benci dengan bapa dia ke, dia benci dengan mak dia ke, dia benci dengan sekolah ke, jadi dia rebel, kan. Rebel ni apa orang kata? Memberontak kan. Dia memberontak dan dia melakukan sesuatu yang tak dikehendaki lah, ataupun kita kata undesirable lah, yang tak dikehendaki. Dia langgar peraturan sekolah, dia terlibat dengan gejala-gejala seks luar nikah ke, merokok ke, minum arak ke, apa dan sebagainya, dan ini semua boleh menyumbang kepada penyakit mental. Itu penderaan fizikal yang kena pukul. Dan yang kedua ialah penderaan emosi. Penderaan emosi ni tak ada pukul kadang-kadang, tapi mungkin banyak maki hamun, sumpah seranah ataupun banyak ugutan.
mungkin dia membesar dengan selalu kena ugut. Kalau tak belajar rajin-rajin, jangan duduk kat rumah ni. Misalnya kan. Selalu kena ugut. Dan hubungan dengan ahli keluarga tu mungkin tak berapa baik lah ataupun kita kata tak rapat. Mungkin dari segi keperluan fizikal tu cukup, mak ayah bagi makan, bagi duit, hantar pergi sekolah tu cukup. Tetapi mak ayah selalu tak ada kat rumah, dan tak ada, bila mak ayah selalu tak ada kat rumah, sibuk sangat ke dan sebagainya, jadi kuranglah panduan-panduan nasihat kasih sayang tu tadi kan. Dan kalau ada pun mungkin banyak maki hamun ke, banyak menyumpah seranah ke, ataupun membanding-bandingkan. Ini semua yang saya selalu ceritalah 10 bahasa dosa tu lah. Kan, banyak compare, banyak membandingkan, banyak menuduh ke misalnya, banyak menggunakan bahasa-bahasa yang melaknat ke, banyak mengkritik ke misalnya, dan sebagainya lah. Ini adalah penderaan emosi. Satu lagi ialah penderaan mental. Penderaan mental ni dia sikit lain, lain sikit lah. Mental ni maknanya dia membesar dengan keadaan apa yang dia faham tu berbeza daripada apa yang sepatutnya norma dalam masyarakat kita. Contoh macam ni. Contoh macam pedofilia. Pedofilia misalnya ialah orang yang mempunyai syahwat kepada kanak-kanak. Biasanya kanak-kanak yang bawah 12 tahun lah, ataupun kanak-kanak yang belum balik. Okey. Jadi katalah pedofilia ni dia rapat dengan kanak-kanak ni, mungkin kanak-kanak ni ialah anak saudara dia sendiri. Jadi dia selalu bagi hadiah ya. Kalau kita tengok pedofilia ni dia akan grooming sex grooming kanak-kanak. Maknanya dia akan rapat dengan kanak-kanak, berbaik dengan kanak-kanak, dia puji ke, dia bagi makan makanan yang sedap-sedap ya, dia bagi hadiah, bagi keperluan sampailah anak maknanya kanak-kanak ni tadi suka dengan dia, sampai percaya pada dia, sampai sayang dekat dia ya. Dan lepas tu dia akan manipulate dia punya sistem kepercayaan dia. Contohnya macam ni dia manipulate, dia kata kalau awak misalnya macam ni dia katalah lepas dia rogol budak tu, dia kata awak abang buat dengan awak ni sebab awak cantik sangat. Dia akan salahkan kanak-kanak tu bahawa kanak-kanak tu cantik sangat ataupun comel sangat lah menyebabkan abang cium awak. Abang cium awak sebab awak comel sangat. Kalau awak tak comel, abang tak cium. Contoh macam tu. Dan kalau katalah dia dah buat tu, dia akan cakap dengan kanak-kanak ni, okey jangan bagi tahu siapa-siapa tau, ni rahsia kita je. Kalau awak bagi tahu maknanya awak tak sayang dengan abang lagi, nanti abang tak bagi hadiah lagi. Okay, so manipulation ini yang kita panggil penderaan mental. Okay, maknanya ya, sebab saya pernah jumpa satu kes di mana seorang remaja ni dalam umur dalam 13-14 tahun lah, dia sudah bersama dengan seorang yang pangkat datuk pangkat datuk maknanya lelaki ni umur dah 60 lebih lah. Okay, jadi lelaki ni memang groom dia. Okay, yang menyebabkan kanak-kanak ni tadi, remaja ni tadi baru umur 13 tahun lebih kurang 13-14 tahun macam tu, percaya kat dia dan sayang dengan dia, melebihi sayang pada mak ayah dia, dan dia tak lihat pun yang bahawa lelaki ni telah mempergunakan dia dan memperkosa dia. Pada dia lelaki tu baik dan dipanggil abang. Abang tu baik, kenapa tangkap dia? Kan abang tu yang saya sayang abang tu, jangan tangkap dia. Jadi maknanya kanak-kanak ni dah dimanipulate dia punya kepercayaan dia, yang menyebabkan dia rasa bahawa abang ni tadilah yang menyebabkan dia bahagia, yang memberikan kemewahan ataupun orang kata kebahagiaan pada dia, dan sepatutnya abang ni tak bolehlah ditangkap sebab abang ni baik dengan dia. Dia tak tahu yang bahawa apa yang orang tu lakukan kepada dia adalah satu penderaan, satu kesalahan, satu penderaan ataupun merosakkan kesedaran dia. Okay, jadi ini kita kata penderaan mental. Ataupun satu lagi penderaan mental ialah apabila kanak-kanak ataupun orang dewasa, even orang dewasa dipaksa untuk percaya satu perkara yang salah, ataupun dipaksa untuk melihat satu perkara yang tak sepatutnya. Contohnya ini kadang-kadang selalu berlaku dalam peperangan lah. Dalam peperangan kadang-kadang musuh merogol seorang wanita tu depan anak-anak dia. Jadi anak-anak ni tadi tengok mak dia kena rogol dan tengok bagaimana wajah ibunya ke, muka askar dan sebagainya macam tu. Jadi benda tu dia tak boleh luput daripada ingatan dia kan. Dia jadi satu penderaan mental pada dia. Okay. So ni ada tiga jenis penderaan, fizikal, emosi dan juga mental.
Ini penderaan daripada sudut psikologi lah. Satu lagi bentuk ialah penderaan ekonomi. Penderaan ekonomi pun banyak juga kadang-kadang berlaku pada wanita dan juga pada kepada wanita dan juga pada warga emas. Banyak berlaku penderaan ekonomi. Misalnya macam warga emas ni selalunya anak-anak tak tengok dia, tak bagi duit, sedangkan warga emas ni tak bekerja dan tak ada duit pencen, tak ada apa-apa, tapi anak-anak tak jenguk dia. Sedangkan anak-anak bertanggungjawab apabila ibu bapa dah tua, anak-anak bertanggungjawab untuk berbakti lah kepada orang tua kan, pada ibu bapa kan. Dalam Islam pun kita sebut birrul walidain kan, birrul walidain ni maknanya wajib ni anak-anak untuk berbakti kepada orang tua, kepada ibu bapa menurut kemampuan dia. Jadi kalau kita biarkan mak ayah kita kat kampung, tak bagi duit, tak bagi nafkah, tak bagi makan ke sampai melarat, sampai mereka jadi sakit, melarat, tak keluar rumah dan sebagainya, itu pun satu bentuk penderaan, neglect. Neglect punya jugalah pengabaian. Dan kalau macam wanita pula, misalnya penderaan ekonomi ialah dia tak dibenarkan untuk mempunyai harta sedikit pun. Suami tak bagi duit langsung ke misalnya, ataupun kadang-kadang wanita tu bekerja tetapi suami yang pegang kad ATM dia. Suami kawal semua perbelanjaan dan walaupun dia ada duit tapi dia tak boleh belanjakan duit dia sesuka hati dia. Jadi ini pun satu penderaan ekonomi jugalah. Kak Lin, kita ada soalan kat soalan ni dia tanya Nas Kak Nas ni, orang yang sakit mental ni kalau kita kena kalau kita kata kena selalu ingat Allah, banyak berzikir untuk bagi relief, selalu berkesan tak Kak Lin? Dia macam ni biasanya orang yang dah sakit mental ni, dia masalah dia ada banyak, pelbagai, bukan setakat satu sajalah. Maknanya dia ada masalah tidur, macam tadilah saya katakan, dia dah susah nak tidur malam, dia ada masalah makan, dia ada masalah dekat office, dia tak perform kat office, dah mungkin hampir kena buang kerja dan sebagainya. Jadi semua masalah ni memerlukan dia untuk belajar satu kemahiran baru ataupun belajar skill baru untuk menyelesaikan masalah dia. Jadi dan untuk menyelesaikan masalah ni pun ada beberapa aspek antaranya ialah aspek fizikal, aspek membetulkan pemikiran dia semula untuk kurangkan pula dia punya kemurungan tadi ataupun keresahan dan sebagainya, dan juga aspek spiritual. Jadi kalau kita nak kata kena ingat Allah, banyak berzikir tu, dia bukanlah salah sebab tu aspek spiritual, tetapi bukan itu saja yang kita kena bantu. Ada banyak lagi benda lain Jadi kalau macam kita selalu cakap sabar, sabar ni pun sangat subjektif, dan kadang-kadang orang memang macam patient saya lah, sakit saya memang selalulah mengadu dengan saya lah, maknanya orang keliling selalu tak faham, dia suruh saya sabar je. Sebab tak sama orang yang dah sakit mental dengan orang yang belum sakit mental. Orang yang normal, yang sihat, yang tak ada sakit mental, kalau kita kata sabar, dia tahu macam mana nak sabar tu. Sebab dia ada skill, dia ada kemahiran yang kita panggil dia coping skill, ataupun kemahiran untuk menangani masalah. Tapi mereka yang sudah ada masalah mental ni, dia tak ada dah coping skill tu, dia dah menurun. Sebab tu dia ada masalah mental, sebab dia punya coping skill dia sebenarnya sangat rendah. Dan dia ada masalah-masalah dalaman yang lain lah. Misalnya dia ada masalah rendah diri, dia rasa orang tak percaya dengan dia rasa dia tak mampu buat itu, tak mampu buat ini, dia rasa lebih baik dia mati, dia rasa dah tak nak hidup kat dunia ni lagi. Jadi itu semua adalah isu-isu yang perlu kita kata yang kita perlu address, yang kita perlu lihat dan kita perlu tangani. Kita kena bantu dia. Sebab tu kenapa orang yang dah ada sakit mental ni kena datang terapi. Dia kena datang psikoterapi, sebab masa psikoterapi itulah kita guide dia, kita beri panduan pada dia, macam coaching jugalah, macam tu. So kita coach dia bagaimana nak handle masalah dia tu sikit-sikit. Sebab sekali jumpa tu belum tentu kita boleh bantu untuk semua masalah dia, sebab masalah dia ada banyak kan. Mungkin tak boleh pergi kerja, lepas tu tak ada duit, ada hutang pula tu lagi, malam tak boleh tidur, selera makan dah tak ada, dia tak boleh baik sekelip mata. Kalau dia dah sakit tu pun biasanya dah lama, mungkin dah setahun 2 tahun. Biasanya orang yang sakit mental ni dia tak datang jumpa kita terus, dia dah setahun 2 tahun, banyak tahun pun kadang-kadang barulah datang jumpa. Jadi nak menyelesaikan masalah yang dah 2-3 tahun tu perlukan untuk kita memahami
kedudukan masalah tu dan memahami bagaimana daya tindak dia, bagaimana coping skill dia, bagaimana dia menyelesaikan masalah dia. Daripada situ baru kita orang kata tu pegang tangan dia, tunjukkan dia satu-satu macam mana nak buat, apa nak buat dulu, prioritize mana nak buat dulu, buat ni dulu ke, lepas tu macam ni ke dan sebagainya. Dan lagi satu, kalau jumpa dengan pakar akan tahu dia punya tahap. Orang yang dah ada kekurangan misalnya, dia ada tahap-tahap dia. Mungkin tahap dia ringan. Kalau tahap ringan, dia punya teknik dia berbezalah daripada mereka yang dah tahap berat. Kalau yang tahap dah berat ke, dah lama, yang itu mungkin perlu makan ubat jugalah. Jadi kita akan sarankan juga kepada pesakit untuk jumpa dengan pakar psikiatris, makan ubat, untuk menstabilkan dia punya simptom tadi tu, simptom kemurungan ke, simptom kebimbangan, kalau dia ada panik. Jadi nak stabilkan tu, makan ubat tu untuk regulate balik dia punya mental activity, dan lepas tu barulah kita bantu dia untuk menangani pemikiran dia. Okay. Macam saya clinical psychologist ni, saya banyak deal dengan pemikiran lah. Betulkan balik pemikiran dia tadi. Misalnya pemikiran dia, mak tak suka saya, saya benci diri saya sendiri, saya tak cantik, saya hodoh, orang selalu kata saya loser, orang selalu kata saya failure kan, saya ni selalu gagal, saya buat apa pun tak menjadi, apa yang saya buat pun semuanya salah, dan sebagainya. Jadi kita akan bantu dia untuk menangani dia punya pemikiran-pemikiran negatif tersebutlah, insyaAllah. So sebab sekarang ni stigma orang lah, stigma masyarakat yang bila orang tu ada depression ke ada tu, terus orang akan chop dia, label dia sebagai orang yang orang gila kan. So tu yang takut, orang takut nak pergi jumpa psikiatri tu, jadi takut kan. Nanti kalau orang tahu, mulalah orang melabelkan dia tu. Okay, Enna tu dulu lah. Enna tu dulu itu dulu tu tahun berapa tu. Tapi sekarang sekarang tak ada lah. Sekarang orang dah educated dah. Orang dah educated. Orang dah tak label dah orang yang jumpa psikiatris ni orang gila. Itu dululah. Dulu memang kalau kata jumpa psikiatris ni orang gila kan. Sekarang kena awareness kan. Awareness banyak. Betul. Betul. Satu lagi. Okay, ada lagi satu soalan daripada Razifah Mastura Razali. Selepas berubat dan terapi, kemurungan boleh berulang semula tak? Okey, memang ada apa yang kita panggil relapse. Relapse ni berulang semula masalah mental tadi tu. Jadi that's why bila datang terapi ni kita akan bantu dia mengenal pasti apakah punca-punca yang menyebabkan dia murung tu. Kan, dan kita akan bagi dia teknik untuk mengatasi masalah dia tu supaya nak mengelakkan relapse. Jadi dia tahulah kalau katalah nak relapse tu apa nak buat, kan. Jadi at least kita nak kurangkan kita punya target sebenarnya ialah untuk pulih, untuk sembuhkan, untuk pulihkan semula penyakit mental tu, ataupun, dan yang kedua ialah kalau dia dapat relapse pun maknanya relapse dia lama lagi lah, lambat lagi ke misalnya, dan dia punya frekuensi pun berkurangan. Kalau macam contohnya macam orang bipolar ni kadang-kadang setiap tahun dia relapse kadang-kadang, tapi at least kalau kita bagi dia teknik, bagi dia skill, dia makan ubat, mungkin dia punya relapse tu 2-3 tahun barulah dia dapat dia punya dapat relax lah balik lah, ataupun lambat lagi daripada tu, jadi kita punya target lah. Jadi kalau nak jawab tu selepas berubat tu boleh berulang, dia memang boleh berulang, tapi kita boleh berikan dia teknik untuk dia lambatkan proses tu, dan untuk dia hentikan proses tu, supaya dia sendiri mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengelakkan daripada perkara tersebut berulang kembali. Jadi kalau katalah macam dia boleh belajar untuk detect pula bila nak dapat balik. Dia boleh detect. Kalau katalah berlaku sesuatu, jadi dia dah boleh berjaga-jagalah, aku ni macam nak relapse ni kan. Jadi cepat-cepat makan ubat ke, buat teknik pernafasan ke, buat breathing teknik ke, buat semula dia punya teknik CBT ke, dan semua teknik yang kita dah ajar tu lah, untuk mengelakkan daripada relapse. Dia boleh detect balik, insyaAllah. Okay Kak Lin, kita dah hampir 1 jam kita live ni. Okay, sebelum tu ada satu soalan last lah
soalan terakhir sebelum kita end our session for today. Apa nasihat Kak Lin untuk orang-orang yang dia rasa dia ada simptom-simptom tu dan juga cara untuk dia handle situasi tu, situasi ketika dia mengalami masalah kesihatan mental. Okey. Sekarang ni banyak sumber dan maklumat online ni kan. Sekarang ni bila orang ada apa-apa benda yang dia syak pun dia dah pergi Google dah. Kan, sakit perut pun dia dah Google dah kan, simptom stomachache sakit perut ke apa benda Google tu kan. Jadi maklumat memang di hujung jari, boleh Google. Mungkin nasihat saya boleh Google, boleh baca, tapi bila dah baca banyak tu jangan jadi cemas seorang-seorang. Kalau rasa memang ada, cepat-cepat jumpa dengan pakar, contact boleh WhatsApp ke ataupun boleh email ke ataupun boleh tulis kat Facebook. Kadang-kadang sekarang ni ramai juga pakar-pakar ni yang ada Facebook. Jadi boleh PM je dekat Facebook tu, bagi tahu apa yang kita risaukan ataupun simptom yang kita ada tu untuk dapatkan kepastian lah. Kalau pakar kata kena datang jumpa saya ke klinik, pergilah jumpa pakar untuk mengesahkan sama ada memang betul ataupun cuma ringan sahaja ke. Dan lepas tu lagi cepat kita detect, lagi cepat kita sembuh insyaAllah. Lagi cepat kita detect, lagi cepat kita. Tapi pada masa yang sama, janganlah pula mencemaskan dengan diri dengan asyik baca, lepas tu cuma seorang-seorang dan tak buat apa-apa pun. Ada juga orang macam tu tau Aina. Dia baca je lah sampai dia panik seorang-seorang, lepas tu dia sampai dia tak pergi kerja tapi dia masih tak jumpa pakar juga. Lepas tu dia baca lagi. Lepas tu dia duk tulis kat Facebook dia, dia kata aku ni anxiety kot. Dia tak jumpa pakar tu sebab dia takut Kak Lin. Betul, tapi dia tak function dah. Dia takut. Lepas tu dia self-diagnose pula tu, tulis kat Facebook dia. Aku ada anxiety, tolong. Datanglah doktor-doktor, pakar-pakar psikologi yang tak ada sijil ni. Bagi nasihat. Itu masalah besar tu kan. Bila ada yang lepas tu yang tak bertauliah tu satu hal, lepas tu bagi orang lain yang mungkin ada niat baik kan cuma kata bersabar kau ni tak semayang agaknya, cubalah semayang kadang-kadang melabel pula kan sedangkan orang tu tak kena semayang insyaAllah, tapi kadang-kadang kita melabel. Ada orang suka melabel jugalah, yang tu sangat tak membantulah. Antara label yang saya selalu dengar ialah orang yang kalau kita semayang insyaAllah kita tak akan dapat sakit mental. Ini satu label yang bahaya sebab saya nak bagi tahu saya banyak merawat juga ustaz dan ustazah jangan ada sakit mental. Jadi dia penyakit mental ni dia sama macam penyakit fizikal yang lain. Sakit perut, sakit kepala, pening dan sebagainya sama je. Dia ada dia punya penyebab dia yang Allah telah takdirkan macam tu kan. Dan tugas kita sebagai manusia lah untuk mencari penawar, untuk mencari ubat dia. Dan Nabi pun katakan maknanya semua penyakit ada ubat melainkan tua dan mati. Dua je yang tak ada ubat kan. Yang lain semua ada ubat insyaAllah. Jadi kita carilah ubat dia, carilah penawar dia. Mudah-mudahan Allah berkati usaha kita dan akan menyembuhkan kita insyaAllah. Okay, jadi dapatkan maklumat, jumpa dengan pakar, jangan self-diagnose dan jangan cari orang yang tak bertauliah kan, dan dengan nasihat-nasihat yang tak unsolicited lah kata orang tu kan, yang tak bertauliah. Yang penting ialah dapatkan nasihat daripada pakar. Sokongan orang sekeliling pun penting juga Kak Lin kan untuk membantu sangat betul. Kawan, family semua tu kan. Kalau asyik label je lagi stres lah orang tu kan. So sokongan daripada orang-orang sekeliling juga adalah sangat penting lah. Okay Kak Lin, banyak input dapat hari ni berkenaan dengan kesihatan mental. So harapnya dapat dimanfaatkan lah sama-sama siapa yang viewers hari ni, yang tengok hari ni dapat sama-sama dan akan dimanfaatkan. So boleh share dengan kawan-kawan. Kalau ada nampak yang kawan-kawan ke ahli keluarga yang ada simptom-simptom tu, bolehlah kita rujuk kepada pakar ataupun bagi panduan macam mana untuk diorang ni mengatasi ataupun merawat penyakit yang diorang dihadapi. Okay Kak Lin, terima kasih banyak Kak Lin. InsyaAllah kalau ada masa lagi
Terima kasih jemput. Terima kasih kerana terima jemputan Mizan. So Alhamdulillah. harapnya nanti selepas mungkin selepas PKP nanti pun kita boleh buat lagi session, kita bincang lagi pasal berkenaan dengan mental health ni juga. Banyak lagi rasanya ruang-ruang yang kita tak cover pun ni. So nanti satu hari nanti kita set lagi hari dan masa untuk kita kita discuss ruang part-part yang lain pula, bahagian-bahagian lain pula. Okay, Kak Lin, terima kasih banyak. Selamat berpuasa. 2 minggu lagi nak raya PKP. Kita raya. Depan ni tagline kan, raya PKP tagline. Apa drive thru je lah depan rumah Kak Lin. Say selamat raya. Okay, selamat puasa, selamat raya insyaAllah. Terima kasih pada semua kru Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.